كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian, lafaz kesyukuran tertentu kepada Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam dengan pentadbirannya yang maha teratur, dengan keindahannya yang ditebarkan, dengan rahmat dan nikmatnya dapat kita merasai dan dapat lagi kita dihidupkan pada pagi ini. Seterusnya beramal dan dengan segala ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillah. Apa yang ada pada kita tidak ada syak dan tidak ada ragu-ragu lagi, sesungguhnya datang daripada Allah dan dihuraikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita di atas jalan, kita berada di atas agama yang lurus. Allah pilih kita. Allah tak sesatkan kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetaplah hati kami ini di atas agamamu, untuk terus di atas agama Islam hingga sampai ke penghujung nafas yang terakhir. Mudah-mudahan kita hidup dan mati dalam iman. Itulah cita-cita seorang hamba yang mana matlamat dituju adalah akhirat, dan mudah-mudahan kita dapat bawa balik sesuatu yang mendapat memberi manfaat dan juga syafaat bukan sahaja di dunia,
malahan sampai kepada akhirat. Jadi dalam pencarian kita, mencari redha Allah, menimba keberkatan, mengutip kerahmatan, kita cari, kita kutip, kita dapat, kita cuba bawa agar bungkusan tak bocor. Agar bungkusan kita tak bocor. Dan alhamdulillah, salah satu pengisian kita, setiap hari kita isi dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Di antara jalan pintas untuk mendapat ataupun meraih pahala yang begitu banyak adalah dalam istiqamah menuntut ilmu. Tak kira mana-mana bahagian kita masuk, mana-mana corong kita dengar, tak kira. Tapi jalan pintas untuk menghimpun, mengumpul surga, meraih rahmat Allah, meraih maghfirah daripada Allah Ta'ala, memenuhi tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan menuntut ilmu. Paling mudah dapat, paling banyak perolehan dia. InsyaAllah kita sambung hari ini pencarian kita dalam bab ilmu tafsir. Masih lagi dalam tadabbur daripada surah An-Nisa. Kita akan sambung ayat yang ke-83 surah An-Nisa, yang mana juzuk yang kelima. Juzuk 5 kan? Alhamdulillah. Kita walaupun kita tebuk-tebuk aja surah kan, tapi insya-Allah mudah-mudahan kalau tak faham seluruhnya, bila sampai kepada surah An-Nisa kita baca, tertalang yang ini dicerita pasal ni, ini dicerita pasal ni. Mungkin kita tak boleh nak urai satu-satu. Macam Kak Zalilah kata kat saya tadi, tadika pun tak lagi kita ni, dia mengaku sendiri, kita ni tadika pun tak lagi. Kalau tadika pun tak lagi, bila nak darjah 1? Kau tak ada ambil dah, tambahlah nak ke universiti. Saya tak masuk dah kot tapi tak apa, tadika pun tak lagi pun tak apa, janji kita belajar lah. InsyaAllah. Banyak dengan sikit, terpulang pada Allah. Kita belajar juga. Orang pegang pen, kita pegang pen. Orang pegang kitab, kita pegang kitab. Orang nganga dengar, kita pun nganga dengar. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi insyaAllah. Yang memberi itu Allah. Yang menadah itu kita. Dengan rahmat Allah, dia bagilah sampai bila lah nak tak reti kita ni tau. InsyaAllah. Allah Maha Pengasih. Dia sayang sangat dekat orang belajar ilmu ni. Dia sayang sungguh-sungguh. Jalan pintas ke surga. InsyaAllah. Okay, baik, kita sambung ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Wa harridil mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladhina kafaru. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankira. Sadaqallahul azim. Kita berhenti dulu dekat tu. Baik, kita tengok. Masih lagi di dalam suasana peperangan. Panjang cerita tentang perang ni. Sebab apa? Sebab orang-orang kafir mendakwa Islam itu ditegakkan daripada mata pedang. Islam itu tertegak daripada kezaliman yang dibuat oleh Muhammad. Bahkan orang-orang kafir juga mengatakan Islam itu adalah agama yang melambangkan keganasan. Dengan ganas Islam dapat menang. Maka ayat-ayat yang terdapat daripada surah An-Nisa inilah yang menafikan satu persatu dakwaan orang-orang jahilah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang mengatakan Islam itu tertegak daripada peperangan demi peperangan. Tetapi Islam itu perlu ditegakkan dengan cara yang lebih mulia, dengan cara yang lebih elok,
dia berperang kepada tahap yang terakhir, pilihan yang terakhir baru dia berperang. Kita dah baca dah. Mula-mula Nabi akan bagi nasihat. Bagi nasihat. Hantar surat. Bagi kata dua. Bagi pilihan. Akhirnya apabila puak-puak Musa memilih untuk berperang, barulah diperangi. Itu pun tunggu perintah daripada Allah. Bukan suka-suka Nabi buat macam tu. Okay, kita tengok. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih, kata Allah. Dan apabila datang kepada mereka satu hal, dari hal keamanan ataupun dari hal kecemasan, yang mana dikata sesetengah, macam kita, kebanyakan orang, kebanyakan orang yang suka bicara pasal pemerintah. Terus saya kata dia tak ada cakap pasal pemerintah. Dia ni, daripada hal ehwal dalam dapur, sampai hal ehwal negara dia boleh sembang. Bukanlah semua. Sesetengah. Dia nanti komplain, daripada ayat teh tak bergula, sampai kepada hak yang tertinggi, raja dalam istana dia boleh masuk. Hang sembang pasal apa semua dia boleh cerita. Punya hebatnya orang ni. Tapi cerita dia ni dengar atas cerita. Dia minum teh tak bergula pasal apa? Orang teh kalau nak bancuh kena bubur daun teh dulu kan. Baru dia kembang. Lepas tu baru kita bergula kan. Tak dah meredah nak pergi minum. Dapatlah teh tawar. Ni lah cerita tu lah. Cerita orang yang suka cerita keburukan orang. Punggah nak cari hak buruk saja. Dia jumpa yang buruk lah. Kalau hang sabar sikit, hang tunggu saat-saat lagi dia bubur gula, teh tu sedap lah ada gula. Dia tunggu daun tu kembang. Tapi ada yang oncang teh yang tak payah. Ni kan bubur-bubur tu dia naik terus color. Hak yang tu, ada yang tak kenal, tidak? Dia ada pewarna lebih. Kita pun bubur-bubur, buah yang panas, dia terus naik color. Hak tu dia pewarna lebih. Kalau hak yang asli dia lambat sikit. Kita tak mahu kita kalau boleh nak menerang tu. Titik ayat roh lagi cepat lah kan. Okey, kalau hak yang ni dia nak cerita perangai orang yang dia boleh cerita daripada benda hak halui sampai besar. Tapi tak elok je. Tak elok je. Sampailah dalam istana. Allah, istana tu macam awak duduk dah ke? Raja lagu tu, raja lagu ni. Ni yang dikatakan benda ni, apabila datang kepada mereka itu satu hal. Satu hal ni satu topik untuk dibuat bicara. Dia pandai cakap. Hang pergi tanya dia. Semua maklumat lebih daripada internet lagi. Dia tahu semua, dia boleh cerita. Tak kira lah sama ada hal tu hak yang seronok ataupun hak yang kecemasan. Hak yang suka ataupun hak yang duka. Semua dia tahu. Kita tanya dia, biasa kerja dalam istana ke? Dah tak biasa. Tapi kawan pada kawan-kawan dia. Kawan pada kawan. Yang ni yang Allah Ta'ala nak tegur. Sikap makhluk yang sedemikian ini. Maka dia boleh bercakap. Hal-hal negara pun dia sembang. Daripada menteri tu kahwin dengan siapa. Anak berapa anak dia kahwin dengan siapa. Tok bisan dia siapa. Dia punya menantu. Sepupu siapa-apa dia. Sakan hang ni. Tengok tak pergi ke mana pun, duduk dalam rumah je dah. Tapi Masya Allah, ni yang Allah Ta'ala nak cerita pasal orang tu ni lah. Pasal orang ni. Sebenarnya orang yang macam ni adalah di antara ciri orang-orang ciri orang-orang munafik. Yang duduk seduduk dia, teropong je salah orang. Lepas dia teropong, dia sebarkan. Dia sebarkan. Itu yang dikatakan. Walau radduhu, mereka siar-siarkan. Azzamubi ni cerita. Benda tak sahih lagi, tak sahih cerita lah. Hang pun tak tahu lagi. Ni dah dapat ni dari sumber-sumber yang betul, yang boleh dipercayai. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau radduhu ila rasul. Bila tanya rasul terus. Pergi tanya rasul. Okey, kita tak ada rasul. Sama kita tak ada rasul. Wa ila
ulil amri minkum. Ataupun kata Allah, kalau ada Rasul tak ada macam zaman kita ni, kemudian pilih tanya kepada orang-orang yang berkuasa daripada mereka. Orang yang amri. Ulil amri ni orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa ni tanya orang yang tukang buat teh tak bergula tu. Orang tak bergula lagi. Aku minum tawar dia. Baru dia boleh nak cerita. Tak bubuh. Pasal nak tunggu daun tu kembang dulu. Barulah dia bawa keluar main rasa dia. Barulah dia bawa keluar main dia punya khasiat dia. Daripada daun teh tu. Yang sampai tak dandan. Oh, aku dah tengok teh, aku balon ni. Balon-balon, balon tawar. Lepas tu sumpah serana orang yang tukang buat. Nanti Sat, tanya orang yang berkuasa. Yang berkuasa buat teh tu. Nah, kalau kata hang rasa tawar, cuba hang tunggu Sat. Tidak ambil bau gula. Bagaimana? Tapi orang yang nak cari salah ni, dia nak kata je. Nah, dia akan kata, perumpamaan ni Allah Ta'ala nak ajak kita fikir. Sama-sama ada tak? Di kalangan kita macam ni ada. Bahkan kadang-kadang kita pun jadi. Sampai tak dandan apa nak komplain dah. Nanti Sat dulu bagilah masa. Bagilah ruang. Ha? Kalau kata nak kata, tak kata-kata tu biar tak biar. Oh tak amat kat dia tak tahu kot dia terlupa. Cuba biar mak kata kau ni. Tu habak kat dia pun tak minum air teh tu tahu tak? Rupanya kawan baru nak buat main gula, nak bubuh. Sabar, Sat dulu. Tanya kepada penguasa dia. Ni maksud. Saya nak bubuh perbandingan, bubuh misal orang buat teh sudahlah. Kan? Nanti Sat tengok-tengok, oh dia baru bubuh gula. Barulah sedap pun sampai tak dandan. Ada orang yang buat bubuk, dia bubuh santan asin kan. Nak makan baru tuang santan. Apa masuk bubuk macam ni. No, pelik-pelik tak pernah dibuat di orang. Santan tak ada apa-apa. Rupanya tak ada main santan. Dia tuang. Dia bubuh garam sikit. Dia kata, dia kata. Kita ni dah kata dah. Dah kata. Macam-macam kita kata. Perkataan kita ni, Allah Ta'ala rakam. Sepatutnya tak sesebar lagi benda ni. Tunggu Sat dulu. Dia nak buat kerja macam mana? Cara dia berbeza. Cara pentadbiran bubuk dia macam lain. Cara hang buat hang rebus sekali naik. Berbeza. Rasa tetap sama. Lintah kot lidah, pergi ke perut. Nah, ada tenaga, mulut mengata. Ini Allah Ta'ala cerita. Kebanyakan orang. Kebanyakan manusia macam itulah. Dia suka meletakkan hukum sebelum dia siasat, sebelum dia tabayun terlebih dahulu. Terus kata, apa-apa perkhabaran yang sampai, Allah sebut, tabayun dulu. Cari penguasa dulu. Siapa yang bertanggungjawab. Barulah ambil kepada hukumnya. Itu disebut ulil amri minhum ni. Tanya orang yang, kita kata incas lah. Siapa kepala dia? Siapa ketua dia? Siapa penguasa dia? Tanya dia dulu, betul ke? Macam ni. La'alimahu allazina yastambituna. Yastambitu ni orang yang menyelidiki di kalangan kamu. Allah Ta'ala nak. Orang-orang yang berkuasa daripada mereka, nescaya diketahuilah hal itu oleh orang yang menyelidikinya. Kalau kita selidik, betul-betul kisah tu, kita tahu. Pasal apa dia tak bergula lagi? Okey, saya nak cerita. Sebenarnya dia ada sejarah. Dia ada kisah surah yang ke-83. Surah sejarah ni, dia rakam ada 2-3 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah An-Nur ayat 23. Peristiwa Ifki. Saya pernah cerita banyak kali dah pada ukhwah muslimah tentang peristiwa Ifki. Bisa dengar kan? Peristiwa Ifki ini adalah peristiwa fitnah yang dikenakan ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ni nak abad cerita orang munafik punya perangai. Kita tengok pasal apa? Allah Ta'ala bawa ulang mai berkali-kali sebab Allah kata di kalangan kamu, maksud di kalangan kita, bahkan mungkin kita sendiri pernah bersifat seperti ni. Pernah bersikap macam ni. Iaitu meletakkan hukum
yang hanya kita dengar aja. Kita tak tengok, kita tak menyaksikan, kita tak ada bukti, tapi kita dengar, kita sebar. Dan kita juga adalah munafik. A'udzubillah. A'udzubillah. Minta lindung daripada Allah. Ha? Baik. Kalau kita nak tahu cerita Ifki ni peristiwa fitnah lah. Kisah Ifki ni adalah berlaku ketika mana peperangan Bani Mustalik. Pasal apa berlaku peperangan Bani Mustalik ni? Peperangan Bani Mustalik ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-5 Hijrah berlaku peperangan Ahzab. Apa dia perang Ahzab? Perang Khandaq. Apa dia perang Khandaq? Perang hak korek parit tu. Ingat ya? Ingat boleh dah? Ahzab pun nama dia. Khandaq pun nama dia. Parit pun nama dia. Okey? Yang Rasulullah korek parit di menjadi sempadan kota Madinah agar tidak diserbu oleh musuh dalam jumlah 3 kali ganda lebih ramai. Dia main 10,000. Jadi Rasulullah terima cadangan daripada Salman Al-Farisi, korek parit. Salman Al-Farisi kata, kami di Parsi, dulu kalau tentera musuh terlampau ramai, kami tak keluar, kami tak tinggal tanah ayak. Kami duduk bertahan. Itu dengan kami korek parit. Jadi Rasulullah ikut. Okey. Alhamdulillah. Di dalam peperangan ni, orang Islam menang. Orang Islam menang. Hasil daripada bantuan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Nu'aim. Yang bernama Nu'aim. Nu'aim di sini bukan Nu'man. Nu'aim. Nu'aim bin Sabit. Bukan Nu'man bin Sabit. Yang mana Nu'aim bin Sabit ini, dia mula-mula, nak kena cerita sikit boring dengar pun dengar lah juga. Nu'aim bin Sabit ni, dia mula-mula orang suruhan Abu Sufyan. Abu Sufyan yang bawa tentera-tentera seramai 10,000 nak bunuh Rasulullah dan orang Islam di Madinah. Jadi dia pelantik Nu'aim bin Sabit. Nu'aim bin Sabit ni dia pedagang daripada Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Jadi dia kata orang yang paling tepat untuk kita lantik menjadi pemimpin spy, pengintip, Nu'aim. Kita bagi upah kat dia. Orang tak perasan kata dia ni spy sebab dia dok bawa barang dagangan. Tapi dia jadi spy kepada Abu Sufyan. Orang jahat lah. Jadi dia akan pihak Muhammad gali parit, begini, berapa luar. Dia pun berkubu dekat sini. Dia dapat upah. Untunglah. Berniaga pun dapat. Upah jadi, pengintip pun dapat. Lepas tu, dia kata, aku takut kalau bocor rahsia, dia pun nanti bunuh aku dulu. Tak apa. Kami buat satu tempat dekat waktu berperang ni, hang kena ada. Sebab hang tahu tempat tak mana Muhammad letak dia punya tentera-tentera. Panglima komando dia hang tahu. Kan Rasulullah letak 7 komando dia di atas bukit. Yang lain ni kalau kita pergi ke Madinah, kita akan dibawa ziarah Masjid 7. Kan disebut Masjid 7. Biasanya lepas daripada Uhud tu, dia akan pusing ke Masjid 7. Nanti tak mau berhenti, tak mau turun. Dia duduk tengah-tengah simpang trafik light tu, dia tak mau berhenti. Dia nanti stop saat sementara lampu merah, lepas tu yang tengoklah dia tak bagi kita turun. Tak apalah. Okey. Kerja Nu'aim bin Sabit ni ceritalah. Okey, dia letak dekat pos nombor 1 Ali. Dia letak kat pos nombor 2 Abu Bakar. Dia letak dekat pos nombor 3 Umar. Dia letak paling tertinggi sekali, dia letak Khalid Al-Walid. Jadi dia pun boleh baca dah. Pos ni ada siapa, pos ni ada siapa. Jahat dah dia. Jahat lah. Di depan Rasulullah dia, baik sungguh. Rupanya dia korek rahsia. Lepas tu, peperangan ni berlaku secara jauh. Saya nak cerita peperangan dengan Bani Mustalik. Tapi kena cerita Ahzab. Baru boleh cerita Mustalik. Okey, dalam peperangan Ahzab ni, perang Khandaq ni, orang kafir di kalangan Bani Nadir
Kata nak hantar 2,000 dekat Rasulullah. Dia pun tak keluar. Dia pun pergi makan angin di lain. Dia kata yang ni soleh lah bagi kena sembelih. Pasal apa? Kita 3,000 nak lawan dengan 10,000 pun tak boleh menang. Ni orang munafik. Lebih-lebih kita keluar lari. Tak salah lari. Rasulullah kan dia jaga Madinah tu. Orang jangan lari. Dia bawa 2,000 orang prajurit dia. Siapa? Dia ni siapa? Abdullah bin Ubay. Jahat sungguh dia. Dia tujuan kita keluar penduduk tang lain. Kita ikut dulu. Tentera Abraha nak mai. Dan masa tu Muhammad tak lahir lagi. Apa? Tok Wan Muhammad lah yang punya ubat ni. Dia bawa semua penduduk dia pergi menyorok balik bukit. Tentera Abraha mai nak runtuh Baitullah. Dia bawa semua keluar. Lah ni aku pula nak bawa apa? Nak ikut jejak langkah Tok Wan Nabi Muhammad tu lah. Kata-kata sedap kan? Ni orang munafik. Dia cakap, kita dengar timpa ke hati. Rupa-rupanya dia ada perselingkuhan yang amat dahsyat. Di sebalik kata-kata yang manis dia tu. Jagalah orang suka cakap manis kat kita ni nak. Berhati-hati dengan dia. Lepas tu, bila bawa pergi Rasulullah ke orang tentera. Jadi Rasulullah kata balik Bani Nadir ni aku nanti nak hukum mereka. Dengan Bani Mustalik dia nak hukum mereka betul-betul. Jadi, yang serta balik pesan Nu'aim bin Sabit. Dia kata kalau mulut apa dengar lah sejarah Rasulullah ni. Nu'aim bin Sabit ni, dia kan dia letak dia di satu pos kita panggil rumah selamat lah. Tempat selamat. Hang tengok Muhammad nak perintah apa kalau hang dengar, hang beritahu kat kami. Dia kan, dia duduk dekat dengan tempat Rasulullah duduk. Lepas tu dia kata Muhammad dia duduk di bawah sekali. Di atas dia tak Khalid Al-Walid. Dia duduk di bawah sekali. Kalau jalan selamat, dia berkata, dia duduk di bawah. Walhal baginda bukan pilih jalan selamat. Baginda pilih kalau hampa nak main bunuh aku dulu. Sahabat aku yang duduk di atas tu lambat sikit. Kemudian dia dengar Rasulullah berdoa pada Allah sambil menangis-nangis. Minta bantuan Allah. Dalam rintihan dia terlena. Dia dengar. Dalam tangisan sayuk-sayuk dengar orang menangis. Dia bangkit daripada tidur. Rupa-rupanya siapa lepas dia amati dengar bunyi. Rasulullah sedang bermunajat dengan tangisan yang amat sangat. Minta ke Allah. Tolong selamatkan Madinah ya Allah. Tolong selamatkan muslimin muslimat. Tolong selamatkan orang tua. Tolong selamatkan bumi Taibah ni ya Allah. Dia merayu pada Allah. Apa jadi kepada Nu'aim bin Sabit? Jatuh hati dia. Jatuh hati. Rasulullah sambil baca Al-Quran. Sambil menangis. Sambil baca Al-Quran. Sambil menangis minta pertolongan Allah. Tolong ya Allah, kalau tak tolong kami tak siapa dah. Boleh tolong kami ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Tangisan, rayuan, rintihan daripada seorang kekasih kepada kekasih. Dia kata kalau Muhammad lah merayu sampai lagu tu, pasal apa kami ni yang terus nak buat kejahatan? Hidayah nak sampai pada dia nak. Habis pada tu dia menangis sama. Dia menangis sama. Esok pagi-pagi, dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Sebelum dia jumpa dengan Rasulullah, dia kena melalui beberapa orang sahabat yang lain. Bila dia melintasi sahabat lain, dia berkata, hang cari apa ni? Kalau kita panggil ni yang talam dua muka, tidak? Ke gaji 12 mata. Kalau siap lintah bayam. Betul kan? Okeylah, tu istilah kita lah. Ini macam cantah bagi dulu. Cantah dia aman, dosa. Punya perbuatan dia tu memang dapat dihidu oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat lain. Tapi Rasulullah ni dia tak ambil tindakan selagi tak ada saksi dan bukti. Baik Rasulullah ni. Dia kata dia kata aku nak pergi jumpa dia. Dia kata aku nak bersyahadah pada dia. Sampai-sampai di depan Rasulullah dia melutut, tersungkur, dia bersyahadah depan Rasulullah, ya Muhammad. Aku bersaksi bahawa saya tidak ada Tuhan
yang layak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi, engkau adalah utusannya, hambanya, dan pesuruhnya. Jadi atas ucapan dia tu, maka sah dia dalam Islam. Rasulullah ni kalau dah Islam, segala kesalahan dosa-dosa yang lalu, dia tak ungkit dah. Dia tak sebut-sebut dah. Jadi tindakan pertama yang Nu'aim bin Sabit nak buat ni apa dia? Dia kata, hari ni aku dah Islam, aku nak berkhidmat, dia kata. Apa khidmat yang diperlukan? Dia tanya kepada Rasulullah. Rasulullah tak tahu nak bagi dia suruh buat apa. Dia kata, aku tak pandai main pedang, aku tak pandai main panah. Tapi Rasulullah kata, ada lidah. Kan? Lidah kan lagi tajam daripada pedang. Kerana lidah dia lah orang perang tu. Ha? Rasulullah kata, ada lidah. Macam mana hang pernah mengadu domba antara kami dengan puak musuh. Macam tu hang buat balik. Dia kena buat balik. Dia kena menjernihkan balik suasana. Nah? Jadi dia buat. Bukan senang, aku tak percaya dah. Abu Sufyan kira nak bunuh orang dia. Dia ni dah berpaling tada. Orang kalau selalu nak tangkap ni tali barut dah. Mak bagi dulu tali barut tu. Nah? Lantas Allah Subhanahu Wa Taala pun dengan berserta bantuan daripada Allah, hasil daripada rayuan tangisan munajat Rasulullah, Allah hantar bantuan. Melalui mana? Ribut pasir. Ha? Dan kemenangan berpihak pada Islam. Baik. Ni nak cerita jadi peristiwa ifki ni, peristiwa fitnah. Lepas tu Rasulullah usir puak-puak munafik yang kata keluar pergi makan angin 2,000 orang. Lari tak mahu tolong Rasulullah. Rasulullah masuk kepada geng Bani Mustalik tadi ni. Ha? Bani Nadir, Bani Quraidah. Pada 3. Puak Yahudi ni. Yahudi ni ada 3 golongan. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Mustalik. Nak kena berjumpa mereka ni. Nak kena berjumpa. Jadi dalam tu berlaku peperangan. Perang ni dipanggil Perang Bani Mustalik. Rasulullah bawa isteri dia pi. Sayyidatina Aisyah. Dia dikatakan Sayyidatina Aisyah ni kecil lagi. Tak ada lah. Mungkinlah dalam, saya kata, dalam usia dia lebih kurang 18-19 lah. 18-19. Dia memang bertubuh kecil. Dia bukan badan dia kecil. Jadi, dalam perang Bani Mustalik ni, lepas Rasulullah usir yang mana lelaki suruh keluar daripada bumi Madinah, jangan duduk dah. Yang perempuan yang tak keluar ditawan, diberi kata 2 pilihan. Masuk Islam, kalau tak masuk Islam, kalau masuk Islam aku merdekakan. Kalau tak mau masuk Islam jadi hamba abdi. Diberi 2 pilihan. Tiba-tiba Nabi dapat seorang hamba anak pembesar Yahudi, yang mana perempuan rupawan bernama Juwairiyah. Hamba mai kat Rasulullah. Ni anak dia, puteri dia. Ketua daripada Bani Mustalik ni dia. Lepas tu Rasulullah bagi 2 pilihan. Nak jadi macam hang ke atau abang yang kami bunuh, ataupun hang masuk Islam, tidak hang jadi hamba abdi. Dia tak banyak cakap. Terus dia bersyahadah depan Rasulullah. Jumpa dengan Rasulullah. Terus dia bersyahadah. Berlaku pada tahun 6 Hijrah ni. 5 Hijrah perang Khandaq, 6 Hijrah. Jadi dia bersyahadah. Bila dia bersyahadah, macam yang Rasulullah janji, aku akan bagi kemerdekaan. Bila dia bagi kat dia kemerdekaan, dia menangis daripada Rasulullah. Aku tak ada tamanan nak pergi, mak ayah aku semua bunuh habis dah. Dia tak. Ini aku je, mak dia tak ada. Bukan Rasulullah bunuh. Dia kata aku tak datang mana dah nak pergi. Mak dah kahwin dengan aku. Juwairiyah. Sebenarnya dia memang ada hati kat Rasulullah. Dia pernah berkahwin dengan orang lain, tetapi hati dia dengan Rasulullah, bapak dia tak izinkan sebab Rasulullah bawa agama lain. Jadi itu yang dikata dia yang antara yang berbekah pada muka dia sebab suami tampak. Malam pertama suami dia tampak dia sampai berparut pada muka dia.
di antara perempuan Yahudi paling cantik. Ya? Jadi bila ditanya pada Rasulullah, aku dah tak ada tempat dah nak bini dia. Tambah dah kahwin dengan aku. Waktu tu Aisyah ada di depan Rasulullah. Kalau kita nak makan pendapat orang ni. Aku dah datang ni yang boleh tawarkan nak kahwin dengan suami aku. Ha? Tidak tak boleh jadi umur mukminin. Kita tak boleh jadi umur mukminin lah. Nah, apa mungkin tak boleh jadi lah. Jadi kita lah. Untuk Aisyah ni terkejut. Rasulullah pun terkejut. Dia tawarkan diri dia. Bermaharkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kawinilah aku, dia kata. Jadi Aisyah tengok Rasulullah. Rasulullah tengok Aisyah. Aisyah bagi isyarat. Suruh satu. Suruh setuju. Sebab kata Aisyah, ada kebaikan-kebaikannya. Bila Rasulullah nikah lah terus. Rasulullah nikah dengan dia terus. Waktu tu juga. Ha? Sebahagian besar, kalau kita kata, 2/3 daripada Yahudi Mustalik semua masuk Islam. Untung tak? Kata Muhammad ni dia bagus. Orang pergi serah diri dekat dia, dia tak bunuh. Nah, dia bagi pilihan. Kalau kita masuk Islam, dia tak bunuh. Dia tak usir. Dia bagi duduk, duduklah. Nah, jadi dah kahwin. Kahwin, keuntungan dia, orang Yahudi pakat masuk Islam. Itu kebaikan yang dapat, nah. Bila dah kahwin, kena bawa balik lah. Tak? Bawa lah balik. Perjalanan lah, nak pergi perkampungan Bani Mustalik ni 3 hari tau. Jauh. Nah, jangan duk bayangkan duk tepi masjid je kot. Tak. Jauh. Jadi bila mana dalam perjalanan baliklah yang berlaku peristiwa iki ni. Aisyah dia naik satu unta yang ada, kita panggil apa? Tandu ke? Hak ada kelumbung tutup tu. Panggil apa lah? Saya tak tahu nak panggil lah, tapi bayangkan lah. Macam cerita-cerita Arab dahulu kala yang atas kenderaan tu ada kelambu tu. Untuk menutup permaisuri yang ada atas tu. Bayang macam tu lah. Lebih kurang lah cara bayangkan. Otak saya yang tak orang nak betul ini lah. Jadi, satu lagi unta adanya Juwairiyah. Kemudian, bila balik, dalam hadis Rasulullah mengatakan 2 khilaf. Ada kata, bila Rasulullah berhenti, kita lah perjalanan jauh, berhenti RNR. Berhenti untuk berehat. Rawat dan rehat kan RNR tu. Kan? Kita bukan rawat, rehat, makan. Jadi Rasulullah berhenti. Aisyah ni biasanya, bila unta tu berhenti, dia akan turun. Pergi dekat Rasulullah. Tapi hari tu, katanya khilaf mengatakan, khilaf pertama kata, dia nak qada hajat, dia tak sempat nak pergi abad kat Rasulullah. Nak turun. Satu lagi pendapat kata, dia hilang kalung. Kalung hadiah daripada Rasulullah. Kepada dia, hilang kalung. Dia turun daripada unta, dia pergi cari kalung tu. Ini 2 pendapat. Kita terimalah bagi kita terimalah kedua-dua pendapat ni. Sebab kita tak ada kat tempat kejadian. Kita tak ada fakta yang mana satu benar. Sebab semua ni pendapat ulama', mereka lagi hebat. Kita terima kedua-dua cerita ni. Apa yang boleh kita faham, dia memang turun daripada unta dia. Bila turun unta, dia keluar pergi cari. Rasulullah ni ingat, Aisyah tak turun lah, tidakkah dia? Apakah dia? Perintah suruh jalan. Sambung perjalanan. Bila sambung perjalanan, Aisyah ni dia patah balik tengok-tengok Rasulullah dah hilang jauh. Dah habis dah, tak ada dah. Masa tu bukan nak boleh telefon, angkat handset, awan tinggal, main patah balik ambil, tak ada. Melainkan dia pun tertinja, dia naik di atas tempat tinggi, macam bukit lah sikit. Sampai Rasulullah jauh sangat dah. Dalam susah hati dia tertidur di atas batu, di atas bukit tu. Rupa-rupanya, dalam tentera yang diketahui oleh Rasulullah ni, dia pun 700 orang Rasulullah bawa pergi. Peperangan Bani Mustalik, ingat sejarah ni. Peperangan Bani Mustalik. 700 orang Rasulullah bawa pergi. Ada seorang
Kalau Rasulullah jadi kepala, ekor nanti Rasulullah cari sahabat yang paling-paling jujur. Paling-paling amanah. Dilantik seorang sahabat yang bernama Safwan. Safwan ni jaga bagi ekor. Dialah tukang kutip apa-apa yang tertinggal di belakang. Jadi Aisyah ni dia tertidur di atas batu tu. Dia buka hijab dia. Dia buka hijab dia. Muka dia buka. Safwan ni bila dia sampai kat tempat Rasulullah ni, dia nampak di atas bukit tu ada orang. Aisyah ni turun tengok, ada orang lagi, ada orang lagi. Dia kenal yang tu Safwan. Safwan terpandang wajah Aisyah, dia tahu yang tu isteri Rasulullah. Sebab sebelum ayat hijab turun, dia memang duk tengok dah muka Aisyah daripada kecil ni. Dia tahu yang tu Aisyah. Tertinggal, dia kata. Aisyah kata dia tertinggal. Selepas rombongan tertinggal bah lah. Jadi kebetulan Safwan yang sedang menuntun kenderaan ni, dia naik. Tapi bila dia tengok Aisyah, dia turun lah. Tak apalah dia kata naik lah. Naik lah. Lepas tu dia pun tak bercakap. Apa dah. Kok-kok lah nak sembang tanya. Awak hang tertinggal. Hang pi ke mana? Hang buat apa? Hang makan kedak lagi? Tak tanya terus. Kalau kita dapat orang ke. Tambah berlainan jantina. Suami aku pula pergi menikah satu lagi. Dia ayat mata lah. No? Tak. Kalau kita. Tapi dia tak kata apa. Safwan lagi tak kata apa. Tak pandang lah muka Aisyah. Tak pandang lah. Terus bawa jalan. Rasulullah pun bagi tahu kepada rombongan. Kita jangan berhenti lah. Kita terus berjalan. Tiba-tiba. Sampai di pertengahan jalan. Rasulullah kata ni lebih kurang dalam sekali lagi nak sampai. Rasulullah kata ada di kalangan sahabat yang nak minum. Jumpa satu lembah. Tak minum, berhenti untuk minum. Tapi dia heran, awak Aisyah tak main dekat dia. Mungkin Aisyah ada kawan kot. Juwairiyah kan? Mungkin Aisyah ada kawan. Dia sembang kawan dia tak main kat Rasulullah. Rasulullah duduk sangka macam tu lah. Kemudian yang tukang tuntun unta Rasulullah tu tengok. Unta tu bangkit dengan ringannya. Ringan. Tak ada orang kot. Tak ada orang kot. Lepas tu dia pergi kepada Rasulullah. Dia kata dia tengok pelik unta ni bangkit. Ringan. Seolah-olah di belakang dia tidak ada muatan. Rasulullah pergi. Sebab hati dia rasa tak seronok. Pasal apa Aisyah tak main kat dia? Buka-buka, tirai, tak ada. Dia memang tak ada. Oh lah, tak ada. Nak pergi cari tang mana ni tu. Tang mana tertinggal, tang bukit gantang ke. Tu. Dekat tapah ke, tang mana tertinggal. Itu bahasa saya maaf. Jadi bila dah kata tertinggal lagu tu. Abdullah bin Ubay di antara hak ikut sama ni dalam 7 orang. Dia pergi 32 orang. Pok munafik. Ni duduk seronok lah. Duduk seronok dah. Kita boleh buka cerita. Muhammad dia halau orang kita habis keluar. Tengok dia duduk belah perempuan sundal. Hak dia no. Lepas tu. Pakat riuh lah rombongan tu. Aisyah tertinggal. Rasulullah kata tunggu saat. Kita hantar orang pergi cari. Sayyidina Umar Al-Khattab pacu kuda selaju-lajunya cari tak jumpa. Tak dapat. Rasulullah kata tak apa, kita tunggu setengah hari di sini. Dalam tempoh setengah hari tu, sampailah Safwan dengan Aisyah. Dan penghujung hari lah, sampailah. Dia pun tengok, patutlah lambat. Kata siapa? Abdullah bin Ubay. Patutlah lambat, duk berdating di belakang. Jahat. Bukan sekadar berdating, dia kata mereka mungkin berzina. Tuduhan hebat tu. Dia kata, jangan bagi Muhammad dengar. Sekali lagi dia marah, dia bunuh kita. Bercakaplah, bercakap. Mulut orang, selalu tutup. Cakap. Safwan ni, dia cerita benda yang betul. Bahkan kami tak bersembang pun. Tak ada perkataan lain dah.
Cuma Aisyah lah dia tertinggal. Dia kata tertinggal tak apa, naiklah. Dia pun tak tanya di mana apa dia tak tanya. Dia bawa je terus. Sebab dia terima mana Rasulullah kutip apa yang ada kat belakang. Masuklah ke Madinah. Nah, bila masuk ke Madinah, Aisyah sempatlah jumpa dengan Juwairah. Juwairah tanya, pergi mana? Pergi mana? Nah, tu yang dia kata dia sembang. Dalam duduk sembang. Sebenarnya, Aisyah ni dia sempat sembang dengan Juwairah. Apa yang Rasulullah suka. Apa yang Rasulullah suka makan. Rasulullah suka pakai baju apa. Semua dia cerita sebab dah nak jadi madu dia ni. Dia dah sembang. Nah, kalau kita tak cerita lagu tu nah. Ini cerita semua perihal kebaikan Rasulullah dekat Juwairiyah supaya Juwairiyah boleh menguruskan yang sebaik-baiknya kepada Rasulullah. Dia Juwairiyah kata mana pergi hilang ni lama tak nampak pergi mana. Dia pun abanglah dia tertinggal begini-begini. Habis cerita. Rupanya fitnah ni menular. Masuk di kalangan penduduk-penduduk. Mula-mula satu mulut lepas kepada satu mulut kepada satu mulut. Sampailah masuk kepada pendengaran para sahabat Rasulullah. Ada di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang percaya. Bila ada yang percaya, tukang bawa cerita pula. Tak sangka tu. Dia main perkataan tak sangka tu. Dia nak kata punya bagus Sri Rasul kot macam tu, macam ni. Jadi Rasulullah pun tak mahu bagi benda ni tersebar begitu luas. Aisyah pun duk teriak. Rasulullah kata lah ni balik pergi rumah ayah hang lah. Rumah Abu Bakar. Nah, nak bagi berhenti sat peristiwa ni. Hantar ke rumah Abu Bakar. Rasulullah minta pada Allah, tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah. Allah Ta'ala tahan wahyu sebulan. Pasal apa Allah Ta'ala tahan wahyu sebulan? Uji lagi kekasih dia. Rasulullah diuji lagi. Terpaksa mendengar tumahan dan cemuan yang dilemparkan, fitnah yang dilemparkan ke atas isteri suci baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebulan tak turun. Sepatutnya dia kata Allah Ta'ala bagilah jawapan. Sebab dia tak ada tempat dah nak tanya ni. Allah lah sebagai saksi. Dia tak ada tempat dah nak tanya. Orang semua kata isteri dia salah. Walaupun ada sebahagian sahabat kata benar. Dan tak kurang juga 2-3 sahabat yang percaya dah dengan fitnah tu. Bila dia Aisyah ni sampai ke rumah mak ayah dia, Rasulullah biar 3 minggu duduk di situ. Sampailah kepada satu hari Abu Bakar pun rasa cuak dekat anak dia sendiri. Dia kata, Aisyah, lah ni aku nak tanya hang buat ke? Demi Allah, dia kata, aku tak buat. Demi Allah, aku tak buat. Ya Rasulullah sampai. Waktu tu Abu Bakar tengah tekan Sayyidatina Aisyah. Suruh mengaku. Rasulullah kata macam ni. Wahai Aisyah, kalau hang buat, bertaubatlah pada Allah. Tapi kalau hang tak buat, Allah Ta'ala akan tunjuk kebenarannya. Nah, Aisyah ni yang tengah-tengah menangis ni, berhenti. Suami dia tak tanya, hang buat ke hang tak buat? Tapi dia kata, kalau hang buat, bertaubatlah. Allah Maha menerima taubat. Tapi kalau hang tak buat, kebenaran akan terbukti. Waktu tu, selepas sebulan wahyu tak turun, saat tu. Saat tu turun. Surah An-Nur, ayat yang ke-23. Bolehlah kalau siapa-siapa nak rujuk. Surah An-Nur, ayat ke-23 turun ayat tu, mensucikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Disucikan Allah Ta'ala. Dia difitnah, dia wanita yang suci, dia wanita yang benar. Allah Ta'ala pun cerita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun baca. Ronok Nabi dapat. Dia dah tunggu lama dah. Dia baca kepada sahabat-sahabat. Okey. Kan tadi saya sebut, ada di kalangan sahabat yang percaya dan sebarkan. No? Orang tunggu dululah, no? Tanya dulu benda yang betul. Tak mahu dah terus nak hukum. Kemudian ada di kalangan sahabat yang mendengar dan mempercayai. Mai jumpa Rasulullah.
Aku percaya benda ni. Aku percaya sungguh-sungguh benar. Tapi orang yang cerita dekat aku, siapa yang cerita tu kata dari mulut ke mulut. Siapa yang punca? Abdullah bin Ubay punca dia. Baik. Tanya dia Sat. Mak kita potong terus kepala dia. Kata Umar kita potong bagi mampu ya bang. Umar kata jangan. Jangan. Sat bertanya. Mai anak Abdullah bin Ubay jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Allah ni dibuat oleh ayahku. Kalau kata orang kelakkan perintah nak bunuh, aku orang pertama yang akan pergi bunuh. Aku tak mahu oleh bunuh ayah aku. Aku yang nak bunuh. Anak dia pun nama Abdullah juga. Ya? Rasulullah kata tak mahu. Islam tak ajak suruh anak bunuh ayah dia. Islam tak ajak, kata Rasulullah. Panggil dia mai dekat aku. Panggil dia mai. Panggil dia mai. Dah, aku tak mula. Aku tak kata. Wallahi, aku tak kata. Ha, tengok. Orang munafik ni dia suka bersumpah. Ha? Wallahi ni ada di mulut. Wallahi. Padahal dia buat. Dia tak takut ke Allah. Kita yang takut. Ha? Bila dia buat macam tu, dia kata macam tu Rasulullah habis patah hujah. Rasulullah biar habis. Dia kata dia, memang dia awak Rasulullah tak tahu kau Rasulullah tahu. Ha? Rasulullah kata kita biar. Dia akan mati dalam keadaan ngeri. Ha? Matian dia dalam keadaan ngeri. Sahabat-sahabat yang mengaku Rasulullah buat apa? Hukum. Nah. Hukum sebat 80 kali sebatan. Kerana memfitnah. Ini hukum hudud yang termaktub dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Sesiapa yang memfitnah perempuan yang suci, perempuan yang solehah itu sebagai jahat, berzina dan sebagainya, maka fitnah itu sabit kesalahan dihukum 80 kali sebatan. Ada di kalangan sahabat Rasulullah mesra diri. Kami mengaku, kami percaya dan kami juga sebar cerita ni. Kami sedia menerima hukuman. Rasulullah hukum. Nah, Rasulullah hukum dinamakan hukuman 80 kali sebatan dengan sebab memfitnah. Ini di antara ayat ni Allah Taala sebut ni, cerita baik ke, cerita tak baik ke, tanya dulu penguasa tu. Nah, hang jangan sebar-sebarkan. Ha? Kalau bukan kerana kurniaan Allah, Allah Ta'ala sebut. Kalau aku tak habaq di sini, Rasulullah hampir-hampir percaya. No? Pulau tu Allah tahan wahyu selama sebulan tak turun. Tetapi Alhamdulillah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan kalau bukanlah kurnia Allah atas kamu, dan rahmatnya sesungguhnya kamu, semua telah mengikuti syaitan, kecuali sikit. Sikit je yang tak percaya. Banyak dari kalangan sahabat yang pakat percaya. No? Itu yang disebat oleh Rasulullah. Sebab apa mereka minta Rasulullah sebat? Daripada minta hukuman daripada Rasulullah agar tidak dihukum di akhirat nanti. Agar tidak dihukum di alam barzah nanti. Minta hukuman dijalankan di dunia supaya selamat di akhirat. Sebab itu dia minta hudud. Apa sanggup janji kami tak dicambuk di mahsyar nanti. Janji kami tidak dicambuk di alam barzah. Sanggup menerima hukuman. Ni kata sahabat-sahabat yang tawaduk, dia terima macam tu. Okey, selesai cerita tu. Selesai cerita fikir. Faqatil fi sabilillah. Kita bagi habis ayat ni lah. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Maka berperanglah pada jalan Allah. Tidaklah diberi melainkan diri engkau sendiri. Dan kemudian kita waharridil mu'min. Dan kerahkanlah orang-orang yang beriman. Okey. Lepas habis perang Bani Mustalik tu, kan Rasulullah menang. Dapat tawanan dan harta ghanimah yang banyak. Bawa balik mai. Walaupun diuji dengan peristiwa ifki ni. Tapi Abu Sufyan cabar Rasulullah. Tahun depan dia kata. Tahun depan Muhammad, kita jumpa sekali lagi di Badar. Oi, cabar Abu Sufyan. Kita jumpa di Badar. Kita lawan, kita beradu tenaga di Badar. Rasulullah terus sahut cabaran daripada Abu Sufyan. Baik. Lepas tu adalah di kalangan yang jahat-jahat mulut. Geng-geng. Abdullah bin Ubay mana nak larat. Tahun kelima hijrah berperang.
6 Hijrah berperang. Tu depan dia suruh perang lagi tu. Suruh dia pergi sendiri. Tu yang Allah Ta'ala sebut di sini lah. La tukalafu ila nafsi. Nah, mereka semua tak diberati, melainkan hang seorang. Kalau hang seorang pun pergi. Rasulullah kata tak apa, hampa tak payah pergi. Aku nak pergi seorang-seorang nak lawan dengan Abu Sufyan. Tengok Rasulullah nak. Dia tak hantar orang pergi berkeliling. Dia tak hantar orang apa pergi lawan. Dia jadi pengecut duduk di rumah. Tak. Tapi dia kata tak apa. Kita jumpa di Badar. Di lembah Badar. Sahut cabaran Abu Sufyan. Tetapi di kalangan sahabat semua nak ikut. Sebab apa? Faqatil fi sabilillah. Nak berperang di jalan Allah. Dah tahu lah. Mati memang buah dari syurga. Tak banyak hisap. Tak banyak cerita. Orang mati syahid ni, mandi pun tak payah. Kapan pun tak payah. Sembahyang pun tak payah. Tanam terus. Mudah lah kan? Mudah lah. Senang lah. Sampailah ke syurga pun. Tak ada hisap. Tak ada soal jawab. Lintas siratul mustaqim macam kilat. Sekelip mata hilang terus. Susah tak? Tak susah. Semua sahabat yang Allah Ta'ala sebut haridil mu'minin. Angkara orang beriman. Pakat bangkit nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dicabar oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan kata aku bawa lagi banyak daripada kali ni. Hang banyak mana nak boleh bawa ramai. Dah aku akan bawa lagi ramai. Rasulullah ikut pergi. Sebab apa kata Allah? Asallah an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah akan menyekat kegagahan orang-orang kafir itu. Allah Ta'ala nanti sekat. Mereka tak boleh sampai. Wallahu asyadu ba'san wa asyadu tankila. Dan Allah itu adalah terlebih gagah dan terlebih ngeri siksaannya. Apa yang berlaku? Abu Sufyan main dengan tentera-tentera dia. Tak jumpa jalan. Nah, di dalam perjalanan berlaku macam-macam halangan. Dengan ribut pasirnya. Nah, bila berlaku ribut pasirnya, struktur permukaan bumi dia berubah. Bukit mula ada tani, berubah pergi tani. Berubah pergi tani. Jadi dia pun tak tahu jalan nak pergi ke Badar. Sesat melarat. Itu yang kata Allah Ta'ala punya tipu daya. Allah Ta'ala punya taktik lagi hebat. Lepas tu mereka kata takutlah. Tentera musuh yang diketuai oleh Abu Sufyan kata takutlah nak pergi. Tak berperang lagi pun dah jadi macam ni. Itu kita pergi waktu perang Khandak, dia dihantar lagu ni juga. Nah, peperangan Bani Mustalik dah kita kalah teruk. Ni nak pergi pula sekali lagi, yang ni saja. Yang ni pergi cari Na'ah. Nah, ni mai apa ni, ribut apa ni. Jalan pun tak jumpa, sesak dah lama. Bekalan yang dibawa habis. Jom kita patah balik. Ni yang Allah Ta'ala kata, aku letakkan kegerunan di hati musuh-musuh. Sebab Allah itu maha Allah itu maha gagah. Wallahu asyaddu ba'sa. Allah itu maha gagah. Nah, wa asyaddu tankila. Dan azab Allah Ta'ala itu amat ngeri. Depa bila depa kena ribut pasir ni, singgah ke kulit depa jadi kudir. Penyakit kulit. Nah, debu tu meninggalkan kuman. Depa jadi kudir. Naik penyakit kulit. Macam kusta tu sampai luruh di sisi. Terpaksa patah balik. Ya, patah balik ke Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Wallahu alam. Habis selesai. 2 ayat, 2 kisah. Hebat. Nah, hebat. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Hanya yang belajar sahaja yang faham tentang Al-Quran itu. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu kan? Kita baca saja. Mungkin kita boleh tahu mat apa, mat apa, mim mati jumpa dengan Hamzah apa jadi, nun mati jumpa dengan waw apa jadi. Kita boleh tahu. Kita tak tahu apa kisah peristiwa di sebalik apa yang kita baca. Tahniah dan alhamdulillah Allah pilih kita pagi ni untuk sama-sama belajar. Terima kasih ya Allah. Kalau Allah Ta'ala tak tunjuk jalan, kita jumpa tak jalan? Tak jumpa jalan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sangat-sangat. Baik insyaAllah. Kalau ada rezeki kita,
Kita akan sambung. Minggu depan tak ada dah. Minggu depan di mana? Minggu depan di mana? Nak tanya PA. Baik. As-Sa'adah. Terima kasih. Nah, terima kasih. Minggu depan As-Sa'adah Baik lepas nah. Anak kunci syurga. Kunci lah sangat tau. InsyaAllah nah. Minggu depan nah. Surah As-Sa'adah. Tazah pun orang bagi jadual duk tanya lagi. Tu jadual dia kot tanya orang. Ya. Ya baik, 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 baik. Itu salah. Ya. Apa dia? Kau tak apa kali lah. Okey. Okey. Okey baik. Apa hikmah dia? Apa rahsia terkandung surah An-Nisa? Surah ni nama surah perempuan. Tapi cerita dalam dia banyak cerita perang. Awak dia suruh perempuan ke berperang. Di sebalik peperangan semua ada kisah. Tadi Juwairiyah, kisah pasal Sayyidatina Aisyah, kisah pasal dalam perang. Jangan bunuh perempuan, jaga kaum-kaum perempuan. Hikmah dia di situ, walau kekerasan berlaku, di mana juga orang perempuan kena jaga mereka. Jangan bunuh mereka, suruh mereka masuk Islam. Kalau mereka tak boleh masuk Islam, baru jadi hamba abdi. Santuni mereka, pergauli mereka. Bahkan kalau mereka Islam, merdekakan. Mereka layak dinikahi dengan kemerdekaan. Masih lagi tentang perlindungan kepada wanita-wanita walaupun cerita perang. No? Tengok kalau berperang. Lelaki saja keluar. Perempuan duduk di rumah. Lelaki membentengi wanita. No? Hikmah. Surah-surah An-Nisa. Tapi cerita perang. No? Allah. Allah ni maha bijaksana. Nah? Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Wallahu a'lam. Ya. Okey baik. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Malakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Okey baik. Dalam surah As-Sajdah disebutkan Allah Taala mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Baik. Allah sebut Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. 6 hari. Orang Yahudi mengatakan Allah Taala cipta langit dan bumi 7 hari. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan masa 6 hari? Menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Walhal Allah Ta'ala itu kan bersifat kun fayakun. Kata jadi terjadi. Ini pasal apa ambil masa? Kerana sesungguhnya di dalam satu penciptaan Allah Ta'ala nak abang satu-satu benda ini diciptakan sehari dia buat langit saja. Sehari dia buat bumi saja. Bukan dia tak boleh buat semua. Secara serentak, secara sekaligus. Tetapi dia buat secara teratur. Dia nak habang langit dan bumi, walaupun berpisah keduanya, dia diatur, disusun dalam 6 masa. Tak lari ke mana? Dalam 6 masa. Daripada Isnin sampai hari Jumaat. Daripada Isnin sampai hari Jumaat. Ada 5 dilengkapi dengan hari Sittah. Hari apa Sittah tu? Hari Sabtu. Ahad bermula satu balik. Baik. Dalam 6 masa itu, satu persatu Allah Ta'ala susun dengan sempurna. Diletakkan langit. Kemudian diletakkan bulan. Diletakkan matahari. Ditaburi bintang-bintang. Mempunyai 6 penciptaan. Dan akhirnya dijadikan manusia pada hari yang ke-6. 6 masa tu dia letak, bukan dia kata dia jadikan semua secara sekaligus, tetapi diletak secara satu. Satu masa dia letak langit sahaja. Satu masa dia letak hamparan bumi sahaja. Kemudian dalam satu masa dia letakkan bulan, matahari, bintang. Itu yang jadi 6 masa tu.
Nah, nah. Baik. Betul, betul. No, dalam tafsir memang satu setengah-setengah benda kita tak boleh nak hurai. Kemudian disebut Tumastawa alal arsh. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Lepas dia buat dalam masa 6 masa tu, dia nak bersemayam di atas aras. Kita ni duk fikir. Dia pergi rehat lah kot, no? Dah dia buat 6 hari tu. Dia pergi rehat di atas aras. Benda ni, kata ulama' mufassirin, secara ijma' ulama', jangan tafsir. Jangan fikir. Jangan kata dia pergi rehat lah tu. Dah 6 masa dah dia buat. Konflik bumi ni, dia pun pergi rehat di atas aras. Tak boleh. Bila kata tak boleh, kita tak boleh nak fikir apa. Itu yang Kak Asna kata ada ketika kita tak boleh nak fikir, nak tafsir. Kita baca dalam tafsir pun kadang dia ulang ayat yang sama. No? Ada ayat yang kita tak boleh tafsir. Allah saja yang tahu. No? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dalam pimpinan Allah, insya-Allah. Ada lagi soalan? Okey, esok tak ada di Jalan Tengah nak. Esok ada di Batu Maung. InsyaAllah kitab Jauhar Al-Mahfuz. Pemberian yang paling berharga. So, InsyaAllah nak di Batu Maung. Tak ada apa, saya sudah dulu nak. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.